Pembukaan semula sempadan negara berupaya memacu kembali pertumbuhan ekonomi negara dengan jangkaan pendapatan RM80 bilion setahun. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata apabila sempadan negara dibuka, jumlah kemasukan pelancong ke negara ini dijangka mencecah RM28 juta. Dan bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razmat Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Doktor, pertama sekali kalau kita melihat pada pembukaan sempadan ini sudah lama dicadangkan kerana kita perlu belajar hidup dengan pandemik. Kerana negara lain juga sudah membuka sempadan mereka dan sebagainya, dan dalam keadaan semasa dengan vaksinasi yang tinggi, booster shot juga semakin tinggi dan juga ada juga ubat untuk rawatan COVID kini sudah pun dikeluarkan dan juga diluluskan. Bagaimana untuk kita melihat kepentingan pembukaan sempadan ini dalam usaha utama untuk memulihkan ekonomi negara, Doktor? Ya, Najib, apabila kita mendengar kenyataan daripada Menteri Kesihatan bahawa memang kita harus sudah mula bersama dengan COVID-19 ini, dan juga apabila kita melihat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berlaku pada tahun ini masih lagi belum benar-benar orang kata mencapai tahap yang kita mahukan disebabkan berlaku beberapa peristiwa seperti situasi geopolitik dan juga tahap keyakinan kebimbangan rakyat, peniaga, pelabur, adakah aktiviti perniagaan seperti biasa akan dapat dilaksanakan ataupun dilakukan seperti sebelum ini. Dan satu indikator ataupun petanda yang membolehkan kita yakin bahawa aktiviti sepatutnya boleh berjalan dengan biasa ialah pergerakan penduduk daripada dalam negeri ke luar negara ataupun kedatangan pelancong ke negara kita. Kerana selagi berlaku sekatan perjalanan, situasi bahawa ekonomi ini sebenarnya pulih itu tidak dapat orang kata betul-betul dihayati oleh semua. Dan kita ambil maklum bahawa memang pelancongan memberikan banyak sumbangan kepada negara seperti yang disebut oleh menteri bahawa pelancong antarabangsa sahaja telah menyumbang 86.14 bilion kepada pendapatan negara pada tahun 2019 sebelum pandemik. Tapi kalau kita campur dengan perbelanjaan pelancong tempatan juga, sebenarnya hasil yang dicatatkan sebenarnya lebih 182 bilion. Dan kita lihat berlakunya pandemik ini menyebabkan penyusutan yang amat ketara. Tahun 2020, pelancongan domestik cuma hanya menjana 38 bilion saja, jatuh sebanyak 58%. Dan kita lihat bahawa pada tahun 2020 kita ada melaksanakan dasar pelancongan nasional yang kita mahu menjadikan industri pelancongan negara ini sebagai satu punca hasil kepada negara kita, menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Dan kalau kita lihat strategi transformasi di dalam dasar pelancongan negara ini turut melihat bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang di era digital dalam memastikan bahawa pelancongan itu tidak hanya dalam kaedah tradisional tetapi melibatkan teknologi juga. Dan inilah yang patut diambil peluang apabila pembukaan sempadan dapat dilaksanakan dengan segera. Kita mahu bahawa bukan sahaja kemasukan pelancong itu kembali pulih, hasil kembali meningkat, tetapi kita dapat membuka peluang baru dalam industri pelancongan ini melalui teknologi yang semakin diguna pakai dalam pelbagai industri. Jika kita melihat juga, Doktor, bahawa pada Disember data terbaru pengangguran kita adalah 4.2%, dan kita tahu sejak tahun 2020 apabila pandemik ini melanda secara meluas di Malaysia ini, sektor yang paling terjejas adalah sektor pelancongan dengan beratus ribu pekerjaan sektor itu terpaksa diberhentikan. Dan kali ini bagaimana untuk kita melihat magnitude pembukaan sempadan ini kepada pemberian pekerjaan, penyediaan pekerjaan kepada rakyat Malaysia, dan bagaimana ini signifikan kepada kita menurunkan harga angka pengangguran di Malaysia? Ya, memang sejak beberapa bulan lepas angka mereka yang menganggur telah turun. Kadar pengangguran pun telah turun sedikit kepada 42%, tetapi satu yang kita harus
lihat bahawa kadar pengangguran itu masih lagi tinggi berbanding dengan kadar pengangguran sebelum pandemik. Ini bermakna walaupun mereka yang menganggur itu berkurangan tetapi belum lagi mencapai ataupun sebelum pandemik ini berlaku. Oleh itu, dengan pembukaan sepadan, ini akan memberi peluang untuk kita memastikan bahawa mereka yang menganggur ini mampu mendapatkan kembali pekerjaan. Dan kalau kita lihat, ianya bukan sahaja akan memberi banyak peluang pekerjaan ke dalam sektor pelancongan, tetapi pengangkutan dan juga kalau kita lihat peruncitan juga akan mendapat limpahan ekonomi yang positif daripada pelancongan. Disebabkan itu, peluang pekerjaan bukan sahaja di peringkat industri hospitality dan juga pelancongan, tetapi industri-industri lain juga akan dapat manfaat daripada pembukaan ini dan kadar pengangguran dapat diturunkan dengan lebih ketara lagi. Doktor, bagaimana untuk pandangan doktor, kerana kita melihat bahawa sudah pasti pembukaan ini akan hadir dengan SOP tertentu. Namun untuk kita memudahkan juga urusan SOP ini harus lebih dipermudahkan supaya kerana apabila berjuta orang akan datang ke Malaysia sebagai contoh mobiliti ini, SOP yang terlampau rigid dan ketat mungkin akan juga menghambat segala usaha pemulihan kita. Bagaimana pandangan doktor sendiri, SOP ini mungkin ada ruang lagi penambahbaikan untuk dipermudahkan, doktor? Ya, saya setuju. Kita lihat apa yang berlaku kepada beberapa negara lain seperti Thailand, Indonesia apabila mereka ingin kembali menarik pelancong asing datang ke destinasi pelancongan mereka seperti di Phuket atau Bali, tetapi hanya sedikit yang datang kerana SOP yang terlalu ketat. Sebagai contoh, perlu dikuarantin selama 7 hari, kena membayar yuran ataupun kadar bayaran yang tinggi untuk mendapatkan ujian tes COVID-19. Maka kita harus belajar daripada negara-negara ini apakah sebenarnya yang boleh orang kata dikompromi dari segi tahap bilangan hari untuk dikuarantin itu. Kalau mereka pelancong itu telah ada vaksin, perlukah lagi dikuarantin. Dan juga di sini juga saya melihat teknologi boleh memainkan peranan. Sebagai contoh, di negara kita, kita ada MySejahtera. Bagaimana kita boleh orang kata mengintegrasikan sistem negara masing-masing itu, di negara masing-masing mungkin sudah tentu ada MySejahtera masing-masing ataupun aplikasi lain yang mereka pakai itu. Bagaimana kita berintegrasikan supaya kita dapat segala maklumat tentang pelancong itu dari segi orang kata kadar tarikh vaksinasi, dari segi orang kata apa yang telah membolehkan mereka mampu untuk pelancong datang ke negara kita. Saya lihat di situ kita harus belajar daripada apa yang telah dialami oleh negara-negara lain untuk memastikan bahawa kita tidak mengulangi kesilapan yang sama yang dilakukan oleh negara tersebut, dan juga menggunakan teknologi untuk memudahkan pengesanan ataupun pemantauan untuk mereka yang datang ini supaya hanya yang orang kata telah divaksin saja dapat datang melancong ke negara kita. Okey, doktor, mungkin akhir sekali bagaimana untuk kita melihat bahawa kemampanan keputusan sekiranya kita ingin membuka sempadan ini haruslah lebih firm, lebih tegas lagi. Kita tidak mahu hanya membuka kemudian apabila kes tinggi ditutup kembali dan sebagainya, kerana ini adalah kos kepada perniagaan kita apabila mereka mula menggaji pekerja dan sebagainya. Kemudian jika dibuka sepadan kemudian dibuka kembali, ditutup kembali, maka ini adalah kos untuk mereka. Bagaimana untuk kita melihat bahawa keputusan ini harus firm, haruslah tegas dan juga haruslah konsisten dengan keadaan semasa. Bagaimana dia boleh dipandang oleh doktor sendiri, keputusan ini mampu kita laksanakan? Ya, saya lihat apa yang kerajaan telah lakukan sekarang ini adalah bertepatan, iaitu kita tidak lagi melihat dari segi kadar jangkitan ataupun malahan kadar kematian, tetapi lebih kepada kapasiti kemudahan hospital ataupun perubatan di negara kita untuk menangani peningkatan kes yang menerima rawatan di ICU ataupun ventilator ataupun katil. Dan kita lihat pola penggunaan katil ICU dan sebagainya semakin menurun walaupun kes meningkat kerana disebabkan orang kata pemvaksinan yang penuh di kalangan penduduk kita. Dan jika pelancong asing yang datang pun mereka divaksin dengan penuh, maka saya tidak melihat akan berlaku satu situasi yang mana tiba-tiba berlakunya kadar kematian tinggi ataupun peningkatan penggunaan katil ICU di hospital kita. Oleh sebab itu saya yakin apabila sepadan dibuka dengan pola penurunan penggunaan fasiliti di hospital itu berkekalan rendah, tidak akan menimbulkan situasi yang mana kita terpaksa menutup sepadan kembali.